Kita sambung balik lah. Jadi dia kata memori dia pula habis, sambung balik. Jadi bukanlah saya hari ni nak kata saya pandai, saya reti tak. Saya pun macam rakan-rakan sahabat ikhwan semua juga. Sama-sama mengaji, sama-sama berusaha mencari kepahaman pendekatan penyaksian ilmu tauhid. Jadi sama-sama hari ni tak ada perbezaan di antara kita, tak ada beza, sama saja. Kita manusia sama, cuma lebihnya kita usaha tu saja. Jadi hari ni saya nak ajak kawan-kawan semua, rakan-rakan sahabat ikhwan, sama ada yang baru ataupun lama, sama-sama kita ulang kaji lah tentang bab penyaksian syahadah ni untuk sama-sama kita faham. Kalau siapa-siapa ada lebih kepahaman, tolonglah share, tolonglah kongsi kan. Saya merayulah kan. Sebab kita tak ada tempat nak bergantung. Arwah Ustaz Maisa kita dah pergi dah hampir 2 bulan lebih, sejak pada 5 hari bulan 2 tadi. Kita pun semua dah tahu, sedia maklum kan. Jadi siapa lagi tempat untuk kita rujuk? Tentulah kepada rakan-rakan sahabat ikhwan yang lama kan, yang mengaji dah lama. Tentu ada kepahaman-kepahaman yang kita lebih mantap, lebih sempurna, lebih elok pengulasan dia. Mintalah share, mintalah kita kerjasama. Memang saya dengan Ustaz Hashim dah bincang, dah rancang untuk buat satu program untuk kita sama-sama berjumpa, sama-sama untuk kita belajar ilmu bahasa Arab. Tapi bukan sekarang lah, sebab sekarang ni kita tersangkut pasal masalah PKP ni. Jadi tak apalah, kita bersabar saat, mungkin di situ insya-Allah ada hikmah yang kita hari ni kita tak tahu. Jadi saya harap rakan-rakan sahabat ikhwan semua, tolonglah ambil dengarlah baik-baik apa yang saya cakap ni kan, sebab kita tak ada tempat nak rujuk. Sebaik-baik tempat lah. Sebelum ni kita ada arwah Ustaz Maisa kita nak buat rujukan pertanyaan, kita ada tempat bergantung. Sekarang tidak ada tempat bergantung untuk rujukan ilmu tauhid. Kalau nak belajar bahasa Arab, tak ada masalah. Ustaz Hashim ada, jangan takut. Bila-bila masa dia boleh turun lah. Tapi lepas PKP nantilah. Ustaz Hashim telah pun diamanahkan oleh arwah ustaz kita, iaitu Ustaz Maisa, telah amanahkan kepada Ustaz Hashim untuk mendidik siapa-siapa ikhwan yang mengaji ilmu tauhid dengan ustaz. Al-Fadil Ustaz Hashim kita bertanggungjawab. Ini amanah ni daripada Ustaz Maisa, bukan saya kata. Ada saksi Ustaz Hashim sendiri pun berkata dengan saya, bercakap dengan saya, dan Ustaz Maisa pun nasihat dekat saya sendiri, ambillah peluang belajar ilmu bahasa Arab dengan Ustaz Hashim. Dan saya nak ajak kawan-kawan ikhwan semua yang hari ini kita semua belajarlah ilmu bahasa Arab. Sikit-sikit pun jadilah, asas pun jadilah. Bukan nak jadi sampai mahir terror sangat. Kalau terror sangat lagi bagus, alhamdulillah. Kalau dia berkemampuan nak belajar sampai mahir, alhamdulillah, cantik. Lagilah dialu-alukan, dituntut. Kita belajar asas, jangan sampai tak belajar langsung. Sebab apa? Bila kita tak belajar langsung ni, masalah dia bukan masalah pada kita, bukan masalah pada bukan masalah pada orang, masalah tu pada kita. Sebab apa? Kita bercakap tanpa ilmu pengetahuan yang asas. Macam saya cakap tadilah, ilmu al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Itu asas ilmu tauhid. Tu asas ilmu Quran. Kalau kita tak belajar benda ni, kita nak habaq juga ke orang, kita nak cerita ke orang, bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Cuma nanti jadi satu kekeliruan, jadi satu kerosakan ilmu. Sebab kita lain yang Allah Ta'ala beritahu, lain yang kita faham. Ini kita kena berhati-hati. Bukan tak boleh sampai, jangan kata saya tak kata tak boleh sampai ilmu tauhid. Jangan kata ini Wahid cakap tu dah, saya tak larang dan saya tak halang. Kalau tanpa ilmu asas bahasa Arab, kita nak bercakap juga,
Jadilah kita orang yang memfitnah ilmu. No, lain yang ilmu tu yang Allah Taala cakap, lain yang Nabi cakap, lain yang kita sampaikan. Yang ni jadi masalah yang besar. Jadi hati-hatilah kepada rakan-rakan sahabat ikhwan semua kan. Nak cakap ilmu, tak kira lah walaupun ilmu syariat ke, tasawuf ke, ilmu Al-Quran ke, ilmu tauhid ke, kena faham apa itu asas ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kena mengaji ilmu tu. Itu asas dia. Itu nama dia ilmu awal kalam, no? Ilmu awal kalam. Kalau ilmu akhir kalam, ucapan 2 kalimah syahadah. Itu ilmu akhir kalam. Jadi kena ada usahalah. Jangan kata saya ni tak boleh, saya ni itu bukan alasan. No? Kalau kita minat satu benda tu, janganlah kita bagi alasan yang tak munasabah. Kita minat, contoh kita minat mancing, kan? Kita minat mancing, kita minat kata tengok orang naik ikan berkilo-kilo. Tapi kita tak ada usaha pun nak pergi ambil ni beli mancing tu ke, kan? Tak ada usaha pun nak cari tempat yang sesuai, nak ajak orang, tak ada. Tak boleh lah. Kita kena alasan yang munasabah lah, yang logik. Macam itulah. Ini pesan ni bukan pesanan daripada saya sendiri, pesanan ni daripada arwah Ustaz Maisa dan juga Ustaz Hashim sendiri. Bukan saya yang mereka-reka. Boleh rujuk pada Profesor Ustaz Hashim kita. Jadi benda-benda macam ni telah ditegur sebelum arwah Ustaz meninggal lagi, dah tegur awal dah pesan awal dah. Jadi hari ni kita sekali lagi lah saya nak beritahu pada rakan sahabat ikhwan semua, kan, sama ada anak murid Ustaz yang dah mengaji ke, yang tak mengaji ke, siapa-siapa saja, jangan kita menafsir Quran, kan. Hanya menafsir Quran ni hanya dengar sahaja daripada, bukan apa yang Ustaz cakap tu dah sempurna, dah betul dah. Kita tu kena cari dia punya poin-poin. Macam mana yang dikatakan asyhadu. Sebab hari ni ini yang berlaku pada saya lah, bukan pada saya, tak tahulah apa ni rakan-rakan sahabat ikhwan semua, saya tak tahulah. Mungkin banyaklah hujah-hujah yang bila orang nak rujuk pada kita ni macam-macam lah soalan keluar, kan. Ini berlaku pada saya. Ada yang tanya pada saya kenapa Ustaz Ustaz Mansur ni, Ustaz Maisa ni kalimah tauhid, ucapan kalimah tauhid dia lain, dia mengajak lain. So saya tanya dari sudut mana kata lain tu? Kenapa dia kata kita bukan kena belajar sifat 20 ke? Tu nak jawab macam mana tu? Ada yang kena mengaji dia kata nak mengaji ilmu tauhid ni kena mengaji bab makrifat, mengaji bab hakikat, kena mengaji bab kena mengaji tarikat ni. Itu satu kekeliruan. Tengok tuan-tuan, semua tu tengoklah rakan sahabat ikhwan, datang soalan-soalan yang pelik. Takkanlah kita nak marah mereka, takkanlah kita nak pergi maki yang mereka, takkanlah kita nak pergi tolak mereka mentah-mentah, tak boleh. Itu bukan cara berdakwah, itu bukan cara nak ajak orang mengaji. Kena jawab, kena ada ilmu, tuan-tuan. Rakan-rakan sahabat semua, kalau tak ada ilmu macam mana nak jawab dengan mereka ni, kalau kita tak mengaji. Dan saya beritahu sekali lagi, saya bukannya pandai mana pun, no? Yang kata saya ni pandai sangat, tak. Saya pun ada kelemahan saya. Jadi kenalah belajar asas-asas, macam contoh sifat 20. Dah lama dah dibentangkan oleh ulama-ulama tentang ilmu sifat 20 ni, ilmu falsafah, bukan mata pelajaran ilmu tauhid. Tengoklah sejarah sifat 20 tu macam mana. Dah dibahaskan oleh tuan guru kita arwah Ustaz Maisa Ibrahim, dan Ustaz Hashim pun dah bahaslah tentang sifat 20 ni. Lagi banyak guru dia lagi ramai guru cerita bab sifat 20 ni. Pokok utama ucapan kalimah tauhid ni, suruh naik saksi ni, suruh mengucap ni dalam rukun Islam pertama, pokok utamanya nak selesai masalah syirik. Bukan nak suruh hafal. Yang belajar sifat dulu nak suruh hafal, nama pun ilmu falsafah. Ilmu berdialog, cakap dengan, nak jawab wujud ertinya ada, wujud ertinya ada, mustahil tiada.
Bukan kata tak boleh belajar, boleh belajar. Jangan kata tak boleh belajar, belajar pilah lagi bagus. Orang kita mengembangkan ilmu, tak ada masalah. Permasalahan dia sekarang ni, apa hala tujuan matlamat, tujuan kita belajar tu? Untuk apa? Kalau boleh selesai syirik, tak apa. Kalau boleh kita boleh apa ni, ilmu tu boleh kita boleh mengesah Allah Taala tu, tak apa. Ini sekadar menghafal tahu sifat zat asma afal Allah Taala. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita tak jadilah orang yang boleh menyelesaikan masalah syirik kita. Nayaklah kita. Jadi jangan kita jadi macam tu. Jadi nak jawab dengan orang-orang yang tak faham ataupun dia dah lama mengaji ilmu sifat 20 ke, ilmu tarikat ke, harikat ke, makrifat tu apa ke, tak payahlah kita nak marah-marah dia, nak persalahkan dia. Dah memang macam tu jalan dia. Kita nak perbetul macam mana orang macam ni, kena ada kaedah dia. Sebab tu ilmu tu penting. Kena ada kaedah. Kita dah mengaji dengan ustaz, nak perbetul, nak bahas dengan macam mana, nak hujah macam mana orang macam ni, nak bercakap macam mana. Nama dia uslub dakwah kita tu macam mana, kebijaksanaan kita nak menyampaikan dengan dia macam mana. Jadi alhamdulillah setakat yang saya jelaskan kepada ikhwan-ikhwan baru yang menghubungi saya kan, kita nak perbetul balik mata pelajaran tauhid yang sebenar tu macam mana. Nak kena jelas balik benda-benda macam ni, rakan sahabat semua kena tahu. Bukan hanya duduk saya dulu mengaji lah dengan Ustaz Maisa macam ni, tapi kita tak tahu apa yang kita dah faham, apa yang kita dah naik taksi, apa yang kita dah dah sampai hasil kepahaman kita tu macam mana. Tak boleh. Kalau takat mengaji macam tu saja bertahun-tahun ke, sampai ustaz tak ada, sampai ustaz dah meninggal, tapi kita duduk situ tahap tu duduk dalam situ saja, tak boleh juga. Bukan maksud kita lah rugi. Tak mau. Jadi macam kita kerja hari ni, kerja je tahap tu. Kan, bonus tak ada. Apa lagi? Pangkat pun tak naik. Hujung tahun tak naik apa-apa, insentif pun tak naik, duduk macam tu. Tak boleh lah. Kita kena adalah usaha, kena buat. Sama-sama buat di sini, sama-sama. Bukan saya seorang, semua kena buat macam tu. Kena ada kata upgrade ilmu. Jangan duduk tahap tu saja. Jadi mintalah rakan-rakan sahabat ikhwan semua ambil kepahaman dan sentiasa bersikap positif, bersangka baik sesama kita, buat yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk grup kita sendiri. Tak ada masalah nak share ilmu syariat ke apa ke, tak ada masalah. Itu tak ada itu sebahagian atau salah satu cara kita nak mengembangkan ilmu. Mungkin ada, bukan semuanya kita reti, bukan semua kita tahu. Kan, saya pun kalau tuan-tuan tanya saya pun bab syariat pun bukan saya semua tahu. Saya pun rujuk pada Ustaz Asim juga. Sebab saya tahu sebab dia lebih mahir. Takkan kita nak tanya pada orang yang tak tahu. Jadi tak tahu kita tanya pada orang yang lebih tahu. Bila tanya orang lebih tahu, orang yang ada ilmu, kita lebih selamat. Daripada kita tak tahu, kita nak habaq juga, nak beritahu juga, kita fitnah ilmu, dapat dosa, jadi masalah besar. Menambahkan kesesatan lagi. Jangan jadi macam tu. Kena hati-hati. Biarlah kita orang kata merendah diri. Macam itulah. Nak seru kepada rakan-rakan sahabat ikhwan semua, yang mana hari ni sama-samalah kita kena ambil sikap positif. Sikap yang kata toleransi sama kita, ada kerjasama kan. Ada orang kata masih lagi kita walaupun arwah ustaz dah meninggal, dah tak ada, kita masih lagi boleh berhubung kan. Boleh kita berdialog, berbincang dalam grup. Tak kira siapa-siapa pun, siapa-siapa pun, di mana saja anak murid Ustaz Maisa Ibrahim di seluruh Malaysia ni ke, siapa-siapa tak ada masalah. Saya cuma hari ni nak memperingatkan, nak mengulang kaji, nak mengingatkan rakan-rakan sahabat ikhwan semua kan. Masing-masing kita ni nak mencari, nak menuju kepada Allah Taala. Jadi kita kena sama-sama lah kena usaha kan. Sama-sama lah kita kena tegur menegur, nasihat menasihati sesama kita. Bukan mencari kesalahan, bukan mencari kelemahan di antara kita. Jadi hari ni saya yang kata yang lemah, yang hina ni kan, yang tak ada apa ni lah kan. Saya ni tak ada apa pun.
Jadi memohon ampun dan maaf pada rakan sahabat Ikhwan semua yang ada dalam grup, dan juga kepada semua rakan-rakan sahabat, sama ada yang baru ataupun lama lah. Memohon ampun dan maaf sekiranya dalam percakapan saya ni ada membuatkan rakan-rakan sahabat terasa hati, kan? Ada rasa-rasa yang kata tak sepatutnya. Saya mohon ampun dan maaf, sebab saya sebagai manusia biasa macam tuan-tuan juga. Saya tak pandai mana pun. Macam itulah saya. Jadi hari ni sama-samalah kita berfikirlah, berfikir sejauh setakat ni sampai ke hari ni dah sampai mana dah kita. Jadi kita hari ni kena saling nasihat menasihati, ingat mengingati sesama kita untuk bagaimana untuk kita sama-sama sampai kepada Allah Ta'ala. Masing-masing sampailah, makna sama-sama lah kena berganding bahu. Kena ada usaha pengramadan sama kita. Atau salah dan silap tegak, tak ada masalah. Jadi hari ni sekali lagi saya nak pesan kepada rakan-rakan sahabat Ikhwan semua, tak kira siapa-siapa tu, dalam yang mendengar video ni, tolong berhati-hati nak menyampai ilmu tauhid yang diajar oleh Ustaz Mat Isa. Tolong pastikan apa yang kita nak sampaikan tu biarlah sama, selaras, sama maksud, penujuan dan penyampaian. Jangan ada salah silap. Bila silap, kalau salah takut menjadi kekeliruan. Yang tu kita tak mau. Kekeliruan jadi satu kebingungan pada orang yang kita nak sampai. Lagi tak mau macam tu. Jangan kita suka-suka macam tu, tak boleh. Berhati-hati. Bukan saya nak larang dan bukan saya nak menyampailah. Tak ada masalah. Cuma berhati-hati dan jangan mengambil kesempatan kepada orang-orang yang kita ajak. Ini pesan arwah Ustaz Mat Isa kepada saya semasa dia sakit pada bulan 12 di Hospital Ipoh. Dia pesan dah. Yang ada di situ, rakan-rakan sahabat Ikhwan yang lain pun dah tahu dah. Dia cukup pantang dan dia cukup marah kepada rakan-rakan, siapa-siapa anak murid dia mengambil kesempatan kepada orang-orang yang dia ajak. Dia cukup pantang, dia cukup marah. Dia tak suka. Ilmu tauhid bukan untuk dijual beli. Macam ada juga tanya saya, kenapa video-video yang Abang Wahid buat rakaman tu tak dapat duit? Sepatutnya dia mesti YouTube bayar. Kalau YouTube bayar ke, orang bayar kat saya 5-6 ribu pun, kalau orang tu tak faham nak buat apa? Bagilah kereta misdis biji pun, kalau orang tu tak faham, apa guna ilmu untuk dia kalau dia tak faham? Ini bukan masalah duit. Ini masalah kefahaman ilmu. Penyaksian syahadah ni kena ada kefahaman. Nama pun rukun pertama faham. Kalau tak faham, apa guna duit dia bagi tu? Apa dia bagi duit? Dia bila bagi duit dia boleh faham ke? Ini kena fikir tuan-tuan. Jangan kita hari ni, bukanlah saya nak, ada juga benda-benda yang kita kena korban. Macam ustaz buat tu korban korban kena beli daging kambing apa semua, itu cerita lain. Itu cerita bai'ah. Adalah dia punya sebab musabab tu, kita semua sedia maklum. Ini kita sengaja mengambil kesempatan tu, kena faham betul-betul. Jangan buat perangai macam tu, hati-hati. Ini pesan daripada ustaz. Ni saya sampai balik, ingat balik pada rakan-rakan sahabat Ikhwan semua. Ini saya cakap ni apa yang ustaz pesan kat saya. Masa dia sakit di hospital tu, dia cerita, dia ingatkan saya sekali lagi, pada semua saya nak ingat balik. Bukan saya cakap, kalau ada apa siapa-siapa tak puas hati, telefon saya, WhatsApp saya. Ini saya pesan, pada rakan-rakan sahabat Ikhwan semua. Jangan kita duk ambil ilmu tauhid ni duk jajar macam macam kita. Macam itulah, macam Nabi Isa katalah dalam kitab Imam Al-Ghazali tu, Ihya Ulumuddin Jiwa Agama. Jangan kamu gantung mutiara di leher babi. Yang tu pun arwah ustaz pun ada pesan kok. Digantung jajar tu, bukan. Ilmu tauhid bukan nak gantung, bukan
bukan boleh digantung dan dijajar macam tu. Ilmu tauhid kena menyampai suruh orang tu naik saksi, selesai syirik dia. Yang tu kena ingat pesan-pesan tu. Rakan-rakan sahabat ikhwan dalam grup semua dah tahu pesanan-pesanan ustaz. Jangan duk ambil sambil lewa, jangan duk buat melawak dan jangan duk buat merapu. Itu pesan-pesan daripada arwah Ustaz Maisa Ibrahim. Kita semua rakan-rakan sahabat ikhwan dia dah mengaji dah sedia maklum. Ustaz sangat-sangat serius dalam bab penyaksian 2 kalimah syahadah. Dalam bab tauhid dia cukup saja, dia jangan melawak, dia tak ada lawak-lawak macam. No? Kita pun dah tahu perangai dia macam mana. Kita hari ni jangan duk ambil buat apa ni loy. Buat loy ni buat mudah macam tulah. Macam itulah. Dan jangan pula apa ni sampai melibat macam ustaz tu buat kerana apa. Kadang-kadang memanglah kita pun sedia maklum dah tahu cara ustaz menyampaikan tu memang tegas. Memang kadang-kadang orang pun lari. Tapi bukan matlamat marah dia tu nak bagi orang tu sakit hati, kena fahamlah, tengoklah balik. Sebab nama pun tauhid, nak mengesah Allah Ta'ala, nama pun nak buang syirik. Adakah satu benda main-main ke buang syirik ni? Kita pun dah tahu sedia maklum macam mana ustaz dah beritahu kita, bukan cerita main-main. Jadi benda-benda ni kita kena alert lah, kena ambil perhatian yang terbaik, berhati-hati insya-Allah. Sama-sama lah kita, saya pun sama juga. Saya nasihat, saya cakap pun atas dia kepada saya juga. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.